Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'i ila yaumiddin. Bi hadal habib bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadaqatul a'zam kutub rabbani fi muhina barqadi jilani qala rasul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang saya hormati Tuan Ketua Majlis, Tuan Imam AJK Masjid Madrasah dan ahli jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama nak sambung oleh kerana syarat sebagai orang kata ta'aruf lah, untuk kerana pertama kali. Saya Hisham bin Hashim, juga anak Pulau Pinang lah. Dilahirkan di Kampung Kongsi, balik Pulau Pinang. Oleh kerana arwah ayahanda saya dah seorang pegawai polis, jadi Pincin pindah Melata dan Perak. Saya sekolah St. George dulu, balik Pulau. Dan arwah ayah Pincin dah menetap di Negeri Perlis dan memiliki pusat rawatan di Negeri Perlis, yang mana kita buka seminggu 3 hari, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Yang mana orang Penang banyak di sana lah. Banyak. Baik. Sebenarnya dulu saya sering lah mai ke Pulau Pinang ni. Tapi ada beberapa masalah teknikal sikit. Ni kita dah berusaha masalah tersebut. Jadi kita dapat mai balik ke Pulau Pinang ni, insya-Allah. Okey. Tajuk ni, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk dia Seni Penyembuhan Fitrah. Mungkin ada yang faham apa maksud fitrah dan sebagainya. Fitrah ni maksudnya fitri. Ibarat orang yang baru dilahirkan, bersih. Macam kita Aidil Fitri lah. Orang hari raya pertama, ibarat kita ni bersih. Ibarat sehelai kain putih. Gitu. Jadi, saya nak pergi kepada orang lain tak sentuh. Kan? Oleh kerana kita perawat, dah tentu orang, kalau boleh dia nak terus tanya pada soalan, nak rawat penyakit yang sedang kita hadapi. Kalau kita terus pergi kepada apa yang kita nak tu, kita tak akan dapat jawapan yang jelas. Dan kalau kita pergi berubat dekat online pun, dia tak sembuh, dia duk berulang benda yang sama. Gitu. Baik. Yang kata fitrah ni ialah bila Allah kata, aku jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Dan dilahirkan bersih ibarat sehelai kain putih. Jadi, bila dah bersih ibarat sehelai kain putih dan terpulanglah kepada kedua ibu dan bapa untuk nak mencorak anak itu dengan dua tangan kita. Okey, bila Allah kata, kita ni Allah buat sempurna, ibarat bersih macam sehelai kain putih. Maknanya apa? Sebenarnya, segala ubat, segala benda nak tahan penyakit, nak buang penyakit, dah ada dalam badan. Bila Allah buat manusia ni, dia ada 3 mekanisme. Yang pertama, mekanisme yang pertama untuk merawat penyakit. Badan tu sendiri merawat penyakit. Yang kedua, dia menahan patogen atau serangan penyakit pada luar nak masuk ke dalam badan. Yang ketiga, dia buang penyakit bila dah masuk. Jadi dia ada 3 elemen dalam badan. Awal-awal memang dah ada dah. Apa dia? Rawat penyakit sendiri, tahan penyakit pada masuk, buang penyakit. Maksudnya rawat, tahan, buang. Jadi bila 3 elemen yang Allah buat dalam badan ni elok, sebenarnya tak perlu makan ubat. Tapi ketiga-tiga benda yang Allah bagi jadi dalam badan ni rosak. Rosak pasal apa? Rosak dengan 2 tangan kita juga. Kita yang bagi rosak, bima kasabat aidinas. Kita bagi rosak dengan 2 tangan kita. Kita bagi kiamat bumi, kita bagi kiamat badan dan sebagainya dengan 2 tangan kita lah. Rosak melalui apa? 3 perkara. Yang pertama, pemakanan. Yang kedua, gaya hidup. Yang ketiga, sebagai kifarah, dosa. Kita buat apa yang Allah larang, kita tak tinggal apa yang Allah tegah. Jadi, Allah turun musibah, turun penyakit. Okey. Jadi, bila saya dah bahagikan kepada 3 benda ni, penyakit, bila Rasulullah kata, perut ni adalah rumah penyakit. Perut, rumah penyakit. Maksudnya apa? Makanan. Orang putih pun kata, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi,
Bila penyakit, punca daripada 3 benda ni, pemakanan, gaya hidup dan kifarah. Jadi jalan untuk nak selesaikan penyakit kita tu mesti melalui 3 benda ni jugalah. Herba dia tak sebut pun lagi. Kan? Herba ke akak kayu ke apa ke duduk nombor 5, nombor 6. Pakai suplemen. Okey. Bila penyakit, tuan-tuan dan puan, disebabkan pemakanan dulu, gaya hidup dan dosa pahala. Kan? Dosa. Kita kena merawat penyakit kita ataupun perawat kena rawat orang pesakit, mesti dia lalukan 3 proses ni dulu. Okey. Bab pemakanan. Ini kita trafik bab pemakanan. Ha? Bila punca penyakit 80% adalah makanan. Apa dia yang pertama? Yang lepas pada malam ni, kita sampai di rumah, kita kena buang benda tu. Benda tu ada di dapur. Yang pertama, gula putih. Gula pasiak putih. Buang. Tukarkan dengan brown sugar. Gula piarang. Itu pun jangan banyak lah. Apa-apa pun jangan lebih. Sederhana. Pakai gula yang CSR. Hak Tan Sri Syed Mokhtar punya kan. CSR. Pakai gula piarang. Kalau ada nama apa pun tak apalah. Tapi hak gula piarang. Tapi terbaik guna yang CSR lah. Itu. Yang kedua. Tu yang di rumah. Kalau di kedai tak payahlah bang. Di kedai nak buat macam mana? Ni hak di rumah sekurang-kurangnya. Kalau kita tak boleh tinggal satu, tak boleh tinggal semua, jangan tak tinggal satu. Kan? Jadi hak di rumah tu gula pasiak, dia yang bahaya tu bukan gula tu. Bahan kimia yang digunakan untuk polish gula tu, bleaching tu. Kan? Kalau kami orang Pelita dia ada dalam tebu kilang gula tu. Kalau tuan-tuan tengok gula hak asal ni sampai jadi ujung jadi merelit proses tak makan gula. Dia guna sulfur, dia ada belerang. Oh, racun. Lebih-lebih kalau orang perempuan tak mau bagi kena kanser, nak rawat kanser, tinggal gula. Saya, Ustaz Aizan tahulah, saya banyak di tempat rawatan saya pesakit kanser banyak lah. Tapi alhamdulillah asbab 70% sembuh. 70% sembuh kanser. Tapi semua kena ikut saya punya jadual pemakanan. Benda apa kena makan, benda apa kena tinggal. Kan? Dan bila ada appointment dengan doktor, jangan skip, mesti kena pergi. Kita tak ada peralatan macam di hospital. Nak tahu keadaan, tahap berapa pun pergi lah. Begitu. Okey, bab pemakanan. Yang pertama, gula putih. Yang kedua, garam. Garam biasa ni buang. Tukar kepada garam halal, garam Himalaya. Ni ada Nevgel, ada halal gel, ada Adabi pun ada kan. Garam bukit ni jangan buang. Kita guna untuk nak basuh ikan ke, rendam sayur ke, basuh sayur boleh lah. Untuk makan, jangan guna dah garam. Guna garam bukit. 2. Gula, garam. Ni sebab pemakanan kan dia 3 benda kan. Pemakanan, gaya hidup dan kifarah kan. Kita pergi satu-satu. Okey. Yang pertama, gula, garam. Yang ketiga, kalau boleh tinggal, ayam. Gantikan dengan ayam organik ataupun ayam kampung. Dan ni ayam bismi dan sebagainya. Ayam HPA yang terbaik sekali. Ada, kan? Itu. Tapi ayam ni boleh gagah lagi lah. Cumanya kalau makan ayam, tolong jangan makan bahagian kaki dan kepok. Kalau perempuan, dia pasal dia end product. Dia punya hormon untuk nak bagi besar ayam tu, dia terkumpul kat kaki, drumstick tu. Kalau rajin budak-budak nak makan, lah ni, pergilah kedai-kedai yang dia makanan ayam-ayam tu, kan? Chicken wing, kan? Kalau makan kepok ayam tu, dia orang perempuan berisiko untuk kena breast cancer. Kalau nak makan paha ke dada ke tak apalah. Apa ni, gula, garam, ayam. Yang keempat ni banyak orang tak tahu. Penyakit banyak dah orang kena. Apa dia? Kemurungan. Kan panic attack, kemurungan, takut mati. Dengar ambulans mau lari takut macam-macam. Tengok filem gambar-gambar orang mati dia takut. Apa dia tu? Makanan. Dia takut buat hormon. Apa dia? Baik. Kalau hari ni tuan-tuan dah makan nasi yang ada lauk ikan. Tak kira lah ikan goreng ke, kari kepala ikan ke apa ke, ikan. Hari tu dalam masa 24 jam, jangan minum minuman yang ada susu. Jangan minum teh tarik, jangan minum teh air, jangan minum Milo. Milo kan creamer. Apa saja minuman yang ada susu, ada krim, dalam masa 24 jam, jangan ambil. Kalau nak minum yang susu boleh lah, tapi jangan makan ikan hari tu.
Sotong, udang, ketam, ayam, lembu, kebau makan lah. Cuma hari tu ikan jangan makan. Jangan pergi bertemu. Dia chemical reaction. Akan berlaku imbalance hormon. Hormon tak seimbang. Kalau nak makan yang ada susu, ikan jangan makan hari tu. Kalau nak makan ikan, minum yang jenis OO saja. Ya, susu dan ikan. Satu lagi, kurma dengan kismis. Kurma dan kismis. Amat bahaya. Lah banyak orang buat jual jus. Jus as-sunnah dan sebagainya kan. Buah kurma, buah kismis, buah tin, buah delima, madu, macam-macam. Kan, kita faham niat dia tu baik. Niat je, kononnya bila beli satu produk depa tu, makanan sunnah lain tak perlu beli. Depa dah kumpul semua dah dalam tu. Itulah dia. Perbezaan kita ni dengan orang lain buat produk. Orang lain buat produk, dia bukan ada ilmu dalam produk dia. Sebab tu, nak berkongsi sikit. Macam saya adalah generasi yang ke-15 dalam keluarga. Generasi yang ke-15, secara mutawatir, tanpa putus sanad. Berubat dan kita belajar. Kami buat jus, contohnya jus moringa. Tapi hari ni memang tak bawa. Jus moringa, kita nak proses jus moringa tu, kita tahu, contoh saya bagi satu tip. Nak buat produk apa pun nak ambil bahagian daun. Agak-agak kalau orang meniaga cara komersial ni, dia nak kira tak betul-betul ni. Tak kira. Okey, nak ambil daun. Katalah nak ambil daun morunggai kan. Nak ambil daun morunggai, nak buat herba. Ambil waktu bila? Pagi. Bukan moringa saja. Apa saja pokok yang kita nak ambil daun. Jangan ambil petang. Jangan ambil tengah hari. Ambil pagi. Waktu dia bila matahari naik segala. Dia bersangkutan dengan fitokimia. Jadi saya nak bagi faham ke semua ni dalam masa ni memang kita tak ada. Jadi saya sekali lalu pergi dulu. Ni kali panggil kita buat pula. Okey. Nak ambil apa pun pokok, ingat bahagian daun adalah waktu pagi sebelum sampai pukul 12. Edahnya adalah waktu duha. Ambil daun. Nak ambil batang, kulit, teras, getah, perdu ni zuhur, asar. Nak ambil akar, asar sebelum maghrib. Itu masanya. Kalau kita nak hebat, kalau mengaji bab ni, Allahu akbar, tu fas'alu zikri. Bertanya kepada ahli dia. Pasal apa? Ada sangkut. Allah buat bumi dan ciptaan dia ni semua untuk kita. Dan boleh kita jemput. Dan kita kena bawa macam tu. Saya Haji Ismail HPA, Tuan Haji Ismail HPA. Dia kata, Syam, tak mana yang pentah yang kita duduk, kita jadikan sebagai medan dakwah. Bawa orang kepada Allah. Bawa orang kepada kebesaran Allah. Bawa orang meniaga, sembang bak kat kayu sampai nampak Tuhan. Sampai kena Tuhan sungguh. Dan kali, surrender. Macam tu. Kan? Ni macam bak batu permata pun. Kalau kita pergi. Kalau kita tak pi kot tu, kita pergi. Okey. Jadi, kesemua yang Allah buat alam ni, pusaran, pokok, bumi, angin, udara, gelombang, vibration, gelombang bumi berpusing ikut arah lawan jam, pagi berapa nanometer, warna apa, tengah hari pun apa, petang pun apa. Pasal tu lepas subuh Rasulullah tak pergi tidur, tak pergi lena. Dah sakit, dah ada kena thyroid pula, hyperthyroid ke, bengkak, beguk ke apa ke, lepas subuh pergi tidur. Hilak. Waktu tu dah tubuh akan merawat. Barang siapa ada masalah penyakit di bahagian leher ni, ada bahagian imun. Kerana ketika itu gelombang tu berwarna biru. Dia 550. Jadi, tentu kalau kita sakit leher, beguk, bengkak, orang bubuh apa? Bubuh nila. Kalau nila tu warna kuning, dia bubuh tani. Dia bubuh tanpa perut. Tentu gelombang petang, bila matahari dia biru ada horizon, matahari di bawah kaki langit, warna dia antara lembayung. Dia resonant dia sama tak tu orang tak bagi. Kalau tengah nak kereta ke musafir ke apa-apa ke time maghrib, berhenti. Dia semua bersangkutan. Kalau mengaji dia kena jumpa, gelombang tadi ni. Contohnya saya ambil rahsia bab gelombang lagi. Ni dia lari sikit tak apalah. Minum minyak zaitun. Kan? Minum minyak zaitun bagus. Kan? Benda sebut dalam Quran. Allah bersumpah watini wa zaitun wa turi sini. Kesemua benda yang bila mana Allah guna nama benda tu, Allah bersumpah dengan nama benda tu, dia mesti benda tu hebat. Tapi dia kena cari ahli yang akan pecah dia punya kod. Kalau kita hanya faham makna selapis ayat, tak sampai matlamat yang sebenar. Contoh Allah sebut wa turi sini, demi bukit Tursina. Kan? Mana lebih mulia? Bukit Uhud ke bukit Tursina? Kalau nak ikut. Kan Nabi kata bukit Uhud, Uhud cinta aku cinta Uhud. Uhud adalah bukit, di antara bukit akan ada di dalam syurga.
Tapi pasal apa Allah bersumpah demi bukit Tur Sina? Pasal apa Allah bersumpah demi waktu duha? Pasal apa Allah bersumpah demi minyak zaitun? Demi buah tin. Dan ada makanan sunnah yang Allah guna, ada hadis sahih yang likulli da'in dawa'un wa ilasam. Likulli, ke semua penyakit ada ubatnya kecuali maut. Likulli, semua penyakit. Hadis sahih. Hadis itu merujuk kepada al-habatul sauda, minyak jintan hitam. Hadis sahih mengatakan jintan hitam itu penyembuh untuk semua penyakit. Likulli, kullu lah, jangan untuk faham kullu itu semua. Sebenarnya bukan semua tu kan. Kalau kita faham, kita borong ayat tu, kita kata kullu tu sebagai semua, silap. Silap no? Dia semua, dia amun maksus. Sesuatu yang umum kena khusus. Kalau kita faham direct translation, kullu tu sebagai semua, macam mana pula dengan ayat yang Allah kata, aku turunkan banjir besar kepada umat Nabi Nuh, semua mati. Kalau semua mati ni kita ada lembu kebau ada lagi. Kalau faham seketul ayat kullu tu sebagai semua, dah. Tapi pada kes tu memang semua pada umat Nabi Nuh, tapi kesemua yang engkar nak naik kapal tu. Tapi setengah kelompok mengaji dia faham seketul kullu semua, dah, bukan semua. Kan? Okay, dalam kes sauda kena faham juga bukan semua, dan kena pergi jumpa ahli dia. Kalau semua kita pergi jumpa orang yang faham ayat cara zahir semua tu, kita pergi ambil jintan hitam, minyak jintan hitam, pergi kat dia, nah, hampir berubat hospital Pulau Pinang. Nak tengok semua lega tak? Hadis sahih. Kan? Tak. Hadis tu memang sahih, tak merubah martabat hadis. Hang tu tak sahih. Tak sahih, tak mengaji dalam bagi petua kat orang lagu mana, macam mana per kilo weight. Kalau berat dia 90 kilo, berat, berapa dos? Ilmu dosis mengaji tak? Kemudian itu tabib. Itu tabib, kalau dia mengaji kita dalam kitab Khanun Fittib, dia akan jumpa rahsia ni. Kalau makan sauda 2-3 titik, kan, 2 kapsul. Kan 2 kapsul. Sauda panas. Kapsul dia untuk powder kalau jenis serbuk, kan. Badan nak kena buat extraction pula. Highly concentration. Dia bukan semua pergi ke tempat yang diperlukan. Ada yang buat peluh, ada yang kencing, yang habis. Pasal tu lah ni macam vitamin C. Paling kurang kena ada 1000 mg. 500, 250 tak boleh buat apa dah. Tak pula berbagai penyakit yang dah masuk dalam badan kita. Kita kena neutralkan dengan banyakkan vitamin C. Gitu. Kan? Okey. Nak faham satu benda tu, kita kena tengok semua. Macam kita faham minyak zaitun. Kan Allah kata, minyak zaitun ni minyak yang penuh berkat. Ya ibarat cahaya dalam gelap kaca. Miskat, kan? Ada ayat Quran tak kan? Dia cahaya. Allah nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit. Ya cahaya yang tersendiri, yang penyayang, ibarat cahaya dalam gelap kaca pada sebuah dinding rumah yang berlubang. Cahaya ini dinyalakan dengan minyak zaitun. Zaitun nanti mubarakatin. Cahaya itu dinyalakan dengan minyak zaitun yang penuh berkat. Tetapi minyak zaitun yang tidak pada timur, tidak pada barat. Kalau kita faham, minyak zaitun. Tapi dia kata minyak zaitun yang bukan pada timur, bukan pada barat. Orang buat iklan macam minyak zaitun kami yang terbaik lah, apa semua lah. Beli di Palestin lah kan. Minyak, semua kadang-kadang overclaim. Overclaim ni yang masalah. Minyak zaitun ni main masuk kat Malaysia ni, bukan ada stiker apa pun. Dia main kat depan gudang ni, tong-tong biru sok-sok tu. Kosong, tak ada label. Keluar pintu belakang, 10 jenama. Lepas tu nak bagi laku, rebranding lah. Kami punya buah mula-mula tubuh menghadap belah kiblat lah apa semua. Pokok kolis. Macam-macam klaim cerita tu. Kan, kubur ni, pokok kami banyak kubur para syuhada datang ni. Tu semua orang cerita macam-macam. Hakikatnya yang kita nak ambil adalah extra virgin olive oil. Itu cerita dia. Macam pokok, tuan tu ingat kan? Doyam Belanda orang tu. Banyak juga ceramah saya dalam dulu Ustaz Ahmad kan. Dia punya produk dia, saya komen, kita minta Tuan jangan guna video ceramah ni untuk produk orang lain. Tak boleh saya kata. Sebab saya masuk sampai lagu lain. Okey, semua orang tahu kan doyam Belanda baik untuk kanser. Semua orang terima umum begitu. Dia jangan guna, kita nak guna itu bukan kerana nama dia doyam Belanda, tapi active ingredient, bahan, chemical composition dalam itu nama ectogenin. Kalau ectogenin tu ada dalam rumput sambau depan surau ni pun boleh guna. Boleh rebus rumput tu. Pasal yang kita nak ambil adalah ectogenin, bukan nama doyam Belanda. Faham kan? Tapi dan pula
tak mana air tu bening duduk daun yang nombor berapa? Daun nombor 5 daripada ujung Ustaz. Satu, ni kita ni apa dahan dia, ni pucuk ujung kan. Daun nombor 1, daun nombor 2, daun nombor 3, daun nombor 4, tak ada sebatian kimia air tu bening. Daun nombor 5 ke atas baru ada. Tapi daun nombor 1, 2, 3, 4 baik. Baik untuk orang demam panas, penyakit tarik, sawan tarik budak-budak. Daun nombor 5 ke atas ada bahan nama ektogenin. Okey. Kita nak kata tak ada langsung kok muhung. Ha, pertosannya mungkin akan sikit. Ha, kita ambil daun nombor 5 ke atas. Ha, nak ambil 21 helai. Waktu bila? Pagi masa ada embun. Proses preserve bahan kimia tu masih ada dalam daun. Dia kata, masak macam mana, kaedah masak macam mana. Kalau benda tu lembut bila kita nak masak, tak mana bahan yang kita nak bubur dulu, tak mana bahan kita nak bubur tengah, bahan apa yang kita nak bubur ketika masa nak angkat. Agak-agak kalau orang buat produk secara komersial, kelang, orang nanti ambil kira tak benda ni? Orang tak kira. Satu produk saya, tak boleh buat komersial. Ustaz Aizan tahu, tak boleh buat. Dia dulu kami mazhab orang nak buat. Memang tak boleh. Nah, ni ikut betul. Tentu semua barang yang jenis homemade ni memang baik lah. Memang baik lah. Tapi lambat lah. Noda gitu. Kan? Okey. Tadi gula, garam, ayam, ikan dengan susu, kurma dan kismis. Kan? Siapa ingat siapa rakan-rakan boleh menulis. Kemudian satu lagi minuman yang semua orang suka minum satu Malaysia. Teh o ais limau. Teh o ais limau. Start pada malam ni, berhenti terus. Kalau ada tokek kedai ni minta maaf. Kan? Limau ais boleh. Limau panas boleh. Hot lemon tea boleh. Fresh orange boleh. Sirap limau, sarbat limau boleh. Ni ingat benda ni. Teh o ais limau. Kalau tak ada salah satu, tak apalah. Tak ada ais ke, tak ada gula ke, tak ada limau ke, boleh Cukup syarat 4-4, jangan minum. Teh o ais limau. Apa dia bahaya dia? Okey. Macam tadilah yang jus yang bercampur semua buah tu. Bahayanya kenapa? Chemical composition, kandungan chemical reaction. Dia pun tak mengaji. Herba ni campur dengan herba ni, bahan kimia apa yang terbentuk? Ilmu cause and effect. Ibarat merah campur putih, jadi apa? Pink. Pink tu apa dah? New active ingredient. Bahan kimia baru hasil terbentuk gabungan dua benda ni. Jadi 4 barang ni bila campur, terbentuk bahan kimia baru. Bahan kimia baru ni, dia mengering ataupun menghilangkan lendir dalam usus. Lendir dalam usus. Jadi bila kurang ataupun habis lendir dalam perut, kesemua makanan yang kita makan duduk dalam perut, tempoh transit, tempoh makanan yang kita makan duduk dalam perut melebihi 20 jam. Kesemua makanan yang kita makan duduk dalam perut lebih 20 jam, berlaku auto-intoxication, gas pusing balik. Simptom dia pedih hulu hati. Pedih hulu hati. Pergi klinik, Gaviscon. Ayak kapok. Ayak CA, CO3, kalsium karbonat. Dia ni usaha akan nipis. Dia pun buat semua. Semua susunan ni teratur. Orang ni, dia pun takkan reda lah. Kalau lagi dia tak ikut mereka syabran, zira'an wa zira'in. Yang masuk ke dalam bewak, sekali kita akan ikut. Ada hadis Nabi beritahu kan. Kemudian tengok Rasulullah makan, Rasulullah buat apa. Dan kita pula suka ikut petua-petua yang salah, yang orang duk abang kat kita. Malah ni saya nak berbetul. Macam surah-surah kita ni pun. Habis-habis jamu makan apa semua, jangan duk jamu buah-buah. Kan kena makan-makan, jidik abang cuci mulut lah apa semua. Salah. Tak kena. Makan-makan Syekh. Cuci mulut, buat mikai lah apa. Buah-buah ni kena makan sebelum makan. Pergi jamu lepas makan silap. Makan buah ni dia nak pergi licin. Ibaratnya, kita berbuah geris dulu, baru buah skru. Lempon dulu kita dah buat, buah skru dulu, buah punya geris kemudian. Mana ni nak masuk elok? Kan? Jadi perut masalah. Kita, kalau kita perhati tengok, kesemua yang Rasulullah ajak, cara makan, dan apa yang Rasulullah suka makan, kesemua menjurus kepada perut. Perhati tak? Rasulullah nak makan, Rasulullah ambil garam secubit. Kemarin di surah Ikhwan ada orang tanya garam jenis apa? Wallahualam. Dia tak abang garam bukit ke, garam salty ke. Dia tak abang pun. Dia sebut garam. Tapi kita ambil lah, kita kata garam bukit lah. Pasal dia benda yang tak ada chemical, tak polish lah. Dia natural dalam bukit. Di Cura Mine, Pakistan tu. Lagu mana Rasulullah buat? Yang pertama, cara ambil garam. Kan? Dalam nak mengamal sunnah, dia ada kaedah juga.
Dia gini. Ini Ustaz kan? Ibu jari dan jari manis. Bukan ambil lagi tu. Kan? Ni, ibu jari dan jari manis. Pasal semua ada imun. Semua ada kena. Memang hebat Rasulullah ni. Kan? Jangan ambil banyak. Syarat je. Ambil sikit sebelum makan ni. Kan kalau bila kita keluar tablik kan, ada dia pun makan garam sikit kan. Gitu. Ambil. Tak kat mana? Tak sesuatu kenalah pada tempatnya. Lidah tak mana bagai masin. Tak tepi belah kanan. Manis, tengah. Pahit. Jangan pitak hak masin, tak tempat manis. Itu yang tak mahu nak jadi tu. Okey, lepas makan, dah habis makan, isap jari. Isap jari mana? Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Macam kaedah gunting kuku. Jangan kulung sampai tadi. Buat macam ni je. Setiap di hujung-hujung kuku. Kan? Lepas tu, dah ni, dah masuk tangan. Ambil garam sikit pula, secubit lagi. Belah kiri lidah. Tadi mula kanan. Tutup lidah. Nampak tak? Dah ni, hydrochloric acid dah ada bahagian atas, ada bahagian bawah. Jadi, terlai. Kan? Sebelum beberapa bulan lepas ni, banyak orang kena masalah usus. Kes apa? Basuh tangan menggunakan satu ayak yang ada alkohol. Kan? Kalau tidak, tak masuk kedai tak boleh, masuk supermarket tak boleh. Kena basuh. Dalam tu ada alkohol 70%. Bukan sembang babat alkohol ke arak ke tak semayang ke, bukan. Kalau kira tu berwarna baju buat ada alkohol. Kan? Ni. Pasal apa bila kita goreng nasi dalam periuk, nasi basi. Kan? Nasi basi. Pasal ada enzim di kuku. Kan? Dia proses penguraian, proses decomposition, proses penguraian mikrob tu berlaku. Pasal ada kuman baik, ada enzim di ujung kuku. Pasal dia lagi suruh kita hisap benda tu. Kan? Tapi pasal apa? Bila kita basuh tangan kita guna ayak tu kat tangan, kan? Hand apa tu? Basuh. Kita pergi goreng nasi lambat basi. Pasal kuman baik tu mati. Lactobacillus, kuman baik. Jadi kuman baik ni kena ada dalam badan 85%. Kena ada. Kuman jahat kena ada, kuman baik kena ada. Jadi kuman baik 85%. Baru dia boleh menahan patogen yang masuk dalam badan. Kan? Jadi kita banyak silap. Kemudian kita pergi makan buah lepas makan. Pada sebelum. Kan? Kemudian, petua kemarin. Ini semua orang duk buat. Saya boleh jamin. 99% orang buat benda ni. Bak madu. Minum madu pakai cancar plastik. Kan? Semua orang ikut petua tu. Cancar plastik. Oh, cancar besi tak boleh. Saya pun heran. Kok mana? Cubalah kita fikir segi logik. Common sense je benda ni. Kan? Tapi kita terima logik. Tentu bila kita buat ujian komunikasi ni untuk saraf pilihan raya ke apa kan, apa-apa pun kita akan bisik. Satu perkataan 5-6 baik kat seorang. Itu bisik sampai hujung jadi lain. Jadi maklumat yang breakdown maklumat tu. Okey. Madu panas. Zat asal madu panas. Cancar plastik chemical. Bila panas dengan plastik, berlaku tak chemical reaction? Tindak balas kimia. Berlaku lah. Pasal tu ayak mineral yang terdedah panas, makruh minum Ustaz kan? Tak boleh minum. Pasal dia dissolve, dia terlarut. Chemical plastik ni, PE ni, dia masuk dalam ayak. Rasulullah tak bagi minum. Makruh tu bab kesihatan. Nama makruh, tapi maksud makruh benda yang Allah benci. Benda yang plastik terdedah dengan panas. Tahu pula mineral water duduk dalam kereta, panas. Jangan minum. Macam chemical. Macam dah dengan madu pun. Tuan-tuan jangan fikir. Tuan-tuan jangan fikir. Oh, madu ni dia liquid saja. Dia jenis cairan, dia bukan kuat. Oh, jangan. Dia punya kandungan atom binding macam diamond. Macam beliat. Walaupun diamond tu asalnya carbon graphite. Dia carbonnya macam mata pensel. Tapi haknya dia 10. Pasal dia punya hexagon, dia punya beehive macam madu lebah tu, dia Roman pillar. Macam sarang lebah. Jadi, waktu sarang lebah bila kita buat dalam piring, kita buah ayak, kita goncang lagu tu, dia terbentuk balik sarang-sarang dia tu. Hexagon tu. Dia terbentuk balik. Hebat macam mana pun orang, hampa boleh buat warna, hampa boleh buat rasa madu, bau, kelikatan madu, tapi Allah tinggal satu kebesaran dia, sign dia, tanda dia, yang hampa tak boleh buat. Benda tu. Tapi madu gelulut tak jadi Ustaz. Pasal kandungan ayak dia lebih 20%. Tu dia masam. Itu. Jadi, ingatlah, madu minum dengan cancar besi. Jangan guna cancar plastik. Pasal cancar besi
Atomnya stabil. Pasal di antara besi dengan plastik yang matching dengan darah kita adalah besi. Fe, ferrum. Zat besi sebagainya. Mana ada zat plastik? Mana ada benda-benda yang membentuk elemen plastik dalam badan kita? Tapi natural. Dia besi. Kan wa'anzan dan hadid. Maka aku turunkan besi-besi dari langit. Banyak, dan padanya terdapat kekuatan dan manfaatnya besar untuk manusia. Kan? Hadid, besi. Jadi kekuatan memang banyak pada besi dan dia atom stabil. Tapi oleh kerana kita dapat peluru daripada orang musuh, sahabat, tembak orang. Kan? Macam kita mengaji sekolah dulu. Piramid makanan kan? Piramid makanan. Segitiga kan? Piramid makanan. Protein, karbohidrat, lemak. Tak betul. Maknanya dia kena begitu. Tapi kalau lah kita jawab soalan lagu tu, sains kita fail. Kita kena jawab soalan lagu mana orang talih bagi kat kita. Itu contohlah kalau dalam sejarah kita jawab Tun Sri Lanang adalah pengkhianat bangsa. Contoh. Tak lulus sejarah. Kita kena Tun Sri Lanang adalah pahlawan Melayu. Dia lah yang tulis kitab Suratul Salatin. Hakikatnya tapi tak apa, alhamdulillah hujung ayatnya dia taubat dan dia tulis, dia mengaku. Dia yang pergi buang buah titik. Nak serang Melaka waktu subuh. Kan? Tu orang kata orang Melayu mengamuk guna keris dan pisau. Siapa kata? Orang Melayu maksudnya dah ada pistol, dah ada senapang. Tapi duduk dalam store. Titik lengkung tu. Dan Tuan Sri Lanang pergi abad kat Belanda pergi buang tu. Tengah solat subuh nak pergi ambil pistol senapang. Macam mana? Jadi kita kena close weapon. Apa yang ada dekat kita lawan masa tu. Orang Melayu terkena dengan sifat amuk. Dia pun masalah, dia pun silap sampai subuh kan. Tu kota di Famasa tu madrasah. Surau kita. Jadi orang habaq betul lah. Kita ni kena habaq apa yang orang habaq je. Lalu ni kita kena pusing balik. Ya, makan buah sebelum makan. Tengok balik graf tu makanan tu apa dia, kena ikut. Kemudian ada di habaq kata telur ayam lah kan. Kalau makan 3 kena buang 1 semua. Ini semua tak betul. Tak boleh makan kambing darah tinggi. Kan? Main ke mana? Tok Arab sekok kambing 4 orang. Habis tu semua Arab kena darah tinggi. Kan? Ni macam kita mamak ramai lah ni kan. 786. Kan? Jangan makan dua munggai angin. Habis semua kena angin semua. Tak ada. Kan? Orang petani, orang Kelantan sampai belacan pun mana. Tapi payah kena macam mana. Pasal apa? Ada dietary, ada pemakanan mereka yang balance. Apa dia? Mereka suka makan ulam. Kita suka makan manis. Ulam tak suka makan. Begitu. Kemudian, okey, bab makanan ni, saya remind balik nak. Gula, garam, ayam, susu, ikan, kurma, kismis, teh, air limau. Kan? Dan ini untuk orang perempuan, tolong ingat. Kalau tak mau berkena kanser, dan kalau yang dah ada kanser, nak rawat, yang pertama, ayam biasa tinggal. Maka ayam organik, ayam kampung, ayam bismi, ayam XPA, banyak lah ni, banyak. Kan? Kedua. Pertama. Yang kedua, kesemua, ni yang ada kanser ni, yang ada kanser ataupun yang ada ketumbuhan ke apa ke, dan tak mau bagi kena langsung, kesemua benda yang terbakar. Kalau kita makan ikan bakar, sate apa, yang ada karbon, yang ada arang kan, jangan makan. Tu carcinogen, dia baja kanser. Jangan makan. Ketiga, ikan tongkoi, ikan caru yang ada isi hitam tengah-tengah. Oh, sedap tu kan. Isi hitam tu buang. Dia isi hitam tu dia akan berlaku peradangan, inflammation. Membengkak lagi. Lebih-lebih lagi orang yang berdarah AB. Orang berdarah AB, bila nak berubah musim, daripada musim sejuk ke musim panas, lagi teruk. Tu nak berubah orang, nak ramu produk, dia kena diagnose, kena tahu blood type. Tak mestinya kalau abang ni makan ubat kat saya, ubat kencing manis, sembuh, abang ni boleh habaq kat Haji Firuz. Haji, saya makan ubat Dr. Syam, lega kencing manis. Tak tentu. Tak tentu. Jenis darah, cara hidup, cara fikir, cara pemakanan, lifestyle, kan boleh sama. Jadi kalau main kat saya, awak hang dapat 3, aku dapat 2. Tak semua. Tapi kalau orang punya produk, influencer, ubat, dia produk ni buat. Kan? Dia buat ni semua penyakit lega. Banyak 1,800 sekali review. Baru ni ada orang saya review produk dia, teh Jabati. Saya tak abak benda yang dia kata tu, klaim-klaim. Saya tak suka macam benda klaim-klaim macam untuk orang lelaki lah semua. Saya tak pernah ada satu produk pun. Tanyalah, baru tanya tu yang pekerjaan saya lama. Pernah saya jual buat kuat? Tak pernah. Tak pernah jual tu umur hidup. Kita nak cakap pun tak kerti. Dia malu kan.
Hari tu orang ceramah produk. Saya review produk dia, Jabati Plus apa ke. Saya review. Tapi dia bertanya, kalau orang ada masalah lelaki, apa ubat dia? Saya kata kalau masalah lelaki, rawat kencing manis dulu, keluar kencing manis. Tak ada ubat tenaga batin, tak ada. Saya kata, pinggang bagi sihat, jaga kencing manis. Sihat mak lagu tu. Tapi nafsu tak puas lah kot. Orang jawab lagu tu. Produk tak laku. Bila dibuat dalam YouTube, dia guna suara saya. Ni kencing manis tenaga lelaki-lelaki lah. Orang yang pertama telefon saya tahu siapa? Tuan Haji Ismail HPA. Syam, takkan lah. Allah malu. Tok Guru kata tu je. Tok Guru kata hatu je malu. Saya telefon tu Macam dekat tu dia air keruh Melaka. Saya bagi masa 24 jam. Tolong buang video saya ni. Saya kata lagu lain. Awak pergi claim benda-benda ni tak kena dengan kita kan? Tak maulah. Gitu. Jadi rawat, jaga perempuan jaga lah. Ikan yang isi hitam, yang terbakar, arang, karbon, kepak ayam, kaki ayam. Jangan makan. Kemudian orang perempuan tolong banyak makan sayur-sayuran hak berwarna purple, warna ungu. Warna ungu. Bayam warna ungu, ubi kelelek warna ungu, kan warna purple kan. Dragon fruit, itu buah warna kan. Semua hak warna ungu makan. Manggis. Manggis ada zanton, manggis makan manggis. Dan seandainya, tuan dengar saya abang, seandainya ada buah-buahan tempatan yang berbuah dekat kawasan tempat yang kita duduk, makan situ dulu. Nanti kita sembang. Semua takut kerja, subhanallah, Allah sayang kat kita. Allah ni maha adil. Dia tak buat sakit di sini, ubat kena ambil di luar. Dia kan sifat lagu tu. Kecuali bersifat benda sunnah. Majun, kurma, kismim, zaitun, tu okeylah. Dia borderless. Madu, tak usah pergi cari dah sampai ke Yaman. Madu Sidir, madu Hadramut, tak perlulah. Kan? Tidak menafikan keberkatan bumi Yaman. Tak menafikan. Memang bumi para anbiya, bumi serta wali. Tapi madu yang terbaik adalah madu yang ada paling dekat dengan kita. Lo ni Sidir pun Allah ni made in China dah. Kan? China pegang semua pasaran dunia ni. Jadi nak selamat, apa herba yang paling baik nak rawat penyakit kita yang ada paling dekat dengan kita. Tak boleh pergi jauh. Orang sebut ginkgo biloba. Kenapa nak ambil ginkgo biloba? Pegaga tu ada. Sebut tongkat ginseng. Kenapa nak ambil ginseng? Tongkat ali tu ada. Dia bahannya sama. Baik tak ginseng tu? Baik. Tapi sesuai untuk suhu dan hawa dan darah orang yang ada di sana. Allah buat gitu. Kan? Di India, tu dia ada Ayurveda. Hospital Ayurvedic. China ada TCM, Traditional Chinese Medicine. Kita herba Nusantara. Arab 400 jenis minyak-minyak, jenis aroma. Kan Allah buat elok. Kan? Tapi kita suka bercanggah. Kita nak ambil pasal orang cerita tu yang jadi mahal tu. Kadang-kadang benda panjang tu je. Cerita dia rendam je orang tertarik. Packaging orang tengok tertarik. Hakikat benda yang sama. Beli mana? Beli di perai ya kilang. Macam minyak wangi, minyak kasturi lah, kasturi kijang. Allah Akbar. Nak faham bau kasturi tu pun, minta maaf kalau ada orang menegah tu, bagus. Kita ambil ayat umum je pakai minyak wangi. Kan? Tak salah, dia jangan cerita lebih-lebih. Nak faham kasturi macam minyak zaitun tadi lah. Kasturi tu apa maksud dia? Orang kata bintik, kijang lah apa semua. Macam mana pula kalau ayat kata sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa tu seharum kasturi. Kita tak faham macam mana? Rupanya, kasturi bau lagu tu. Takkan kasturi tu, kan Allah katakan, bau mulut orang puasa tu macam bau haruan kasturi. Ayat tu, dia bentuk majazi, bukan hakiki. Macamlah, dahaga kena minum ayak. Asbab minum ayak, hilang dahaga. Tapi yang bagi hilang dahaga Allah kan. Ayak pun hilang dahaga juga. Majazi. Hakikatnya Allah. Tapi tinggal minum ayak, kufur nikmat. Ini cerita gitu je kan. Jadi kena faham. Nak berubat. Daun ambil kira berapa. Lepas tu orang perempuan ni ayam tinggal. Pasal minyak, sakit minyaknya orang perempuan lah yang main di rumah tu. Kanser dan sebagainya kan. Kemudian bab pemakanan. Bab pemakanan. Tak lagi saya buka soal jawab lah. Yang kedua gaya hidup. Tadi 3 kan. Pemakanan, gaya hidup, kifarah. Kita nak laju sikit lah. Okay, bila gaya hidup ni kita bermula daripada pertama. Kan? Bila kita keluar daripada rumah, benda ni semua orang tak nak fikir. Buat kawan-kawan lama tak dapat. Benda ni boleh kongsikan, sampaikan ke adik-beradik.
Bila kita keluar pada rumah, jauh, pergi kedai ke, pergi market ke, apa ke, bila sampai depan rumah, tolong jangan masuk rumah terus. Orang tua-tua dulu dia ada tempayan basuh kaki. Kita ada pek ayak, buka kasut basuh kaki. Kan? Sampai depan pintu rumah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syarat ludah belah kiri. Syarat ludah belah kiri. Lepas tu, ni semua sunnah kan? Kemudian masuk rumah, langkah kaki kanan, bagi salam. Assalamualaikum. Kan? Kaki kanan, jangan langkah kaki kiri. Pasal apa? Pintu rumah kita ni, ni pintu rumah, kiri kanan. Belah kiri ni ada satu jin perempuan, nama Ummu Sibian. Sibian. Siapa masuk rumah langkah kaki kiri, Sibian ikut. Sibian ikut. Dia pergi ke mana? Masuk rumah, ke bilik ayam. Dia tunggu dalam bilik ayam. Kemudian, dia tunggu apa? Dia tunggu siapa masuk bilik ayam. Ni dalam cara hidup ni tadi, kan? Makanan, gaya hidup kan? Ni gaya hidup kan? Yang mengundang penyakit lah. Dia tunggu siapa masuk bilik ayam, langkah kaki kanan. Nabi suruh langkah kaki kiri. Kan? Allahumma inna suka minakum sebelah khubais. Langkah kaki kiri. Barang siapa masuk bilik ayam, kan Sibian dah masuk tadi kan? Pasal ada orang masuk rumah kaki kiri kan? Siapa masuk bilik ayam, langkah kaki kanan, tak baca doa pelindung, Sibian dapat kuasai otak dia. Dia mandi, lagi shampoo hak mandi, dia tak cuci ayak shampoo. Sabun nak jatuh, dia tak angkat balik. Ada piring ke pinggan tengah-tengah lantai, dia tak buang. Pasal dia tak dilindungi dengan doa. Masuk orang nombor 2, zerub, jatuh licin. Kan? Orang jatuh dalam bilik ayak, sebenarnya kena penyakit apa? Mild stroke. Lumpuh sebelah badan. Jatuh dalam bilik ayak bukan tinggi. Tapi pasal apa lumpuh? Jatuh pokok nyok. Tak lumpuh. Jatuh rumah pasang dengan zinc. Tak lumpuh. Jatuh aksiden tinggi. Tak lumpuh. Kan? Kena dah main bola, jatuh tergolek. Tak lumpuh. Tapi jatuh dalam bilik ayak, terpolis itu ya. Pasal apa lumpuh? Betul tak? Mana ada orang jatuh bilik ayak kena rasedung? Ada. Jatuh bilik ayak kena rasedung? Tak ada. Jatuh bilik ayak, dia terus mild stroke. Kalau bila dia jatuh, kan dia buat, kan kita terkejut kan? Bila kita, Sibian masuk. Dia masuk, dia tahulah tak mana lubang. Tak mana lubang lah, badan kita 7 lubang. Dia tak kan? Sebab apa? Azazil ni, Iblis ni ketua malaikat. Dia Al-Hafiz, alim. Dia kalau saya bab makrifat, dia ahlul makrifah. Dia tengok Allah lebih ni. Dia yang Allah perintah pergi ambil tanah kat bumi, dia buat tanah. Kita dah buat apa ya Allah, manusia yang akan buat kerosakan di muka bumi. Kami kan mayang tak berhenti-henti. Ha, malam-malam lepas Allah buat patung, dia pergi tendang, pergi jolok lubang bongkok, buat lubang telinga, lubang hidung, dia tebuk. Ha, jadi dia tahu tak mana nak duduk, tak mana nak keluar. Kan? Okay, bila kita jatuh, bila ayat, Sibian masuk. Dia duduk tak mana? Tempat yang kita terempah. Katalah terempah bongkok, kan? Tempat sakit, Sibian duduk. Tempat yang Sibian duduk lama, darah beku. Blood clot. Berlaku neuron nerve, neurotransmitter. Saraf terima dan tak berita, dia terganggu. Okey, katalah kita masuk bilik ayat, langkah kaki kiri, baca doa pelindung. Lepas tu, dia keluar. Dia keluar bukan dia keluar dari rumah. Keluar dari bilik ayat, masuk bilik tidur. Dia buat apa? Berbaring atas tilam. Nabi suruh buat apa? Nabi suruh kita ribah. Supaya Sibian bangkit. Kan? Kemudian pasal apa? Bila kita tidur malam, di atas tilam kita ada hamlus sel hak mati yang kita tak ribah. Bila kita tidur, kita bernafas balik sel hak mati tu, berlaku imbalance hormon. Period memang tak teratur. Kahwin payah dapat anak. Dan bak darah bulat dan sebagainya, semua ada dalam benda itulah. Kan? Kedua benda. Lagi kita nak ni. Pemakanan, gaya hidup kita sambung depan ni lah. Sekali pula insyaAllah. Yang ketiga ialah kifarah. Bak dosa pahala. Banyak orang duk berubat, habis beratus ribu, berpuluh ribu, makan macam produk makan tak sembuh. Tapi dia pun lupa tengok. Kena ingat, penyakit kalau disebabkan kerana kafarah, tak ada ubat bumi yang boleh makan. Yang pertama, tolong tengok. Siapa ada mak dan ayah dulu, balik pergi minta ampun, minta maaf kat mak bapak, kat adik-beradik, kat jiran-jiran, kat kawan-kawan. Takut penyakit atau musibah yang kita kena tu bukan kerana masalah fizikal. Masalah langit. Satu Mufti Brunei, dia buat buku, Perubatan Langit dan Bumi. Jadi kalau penyakit kerana kifarah, ada herba boleh makan? Tak ada. Dia kata, terima. Ubat dia ada kat mak dia. Kalau dia fikir apa yang aku buat. Kan? Minta ampun, minta maaf setiap hari. Kan? Kemudian, tolong amalkan sedekah setiap hari. Waktu yang paling afdal, ba'da subuh. Mai sembahyang subuh, pagi di surau ni, lepas main subuh, bagi salam kanan, bagi salam kiri, buat keluar duit. Allah tak tengok banyak. Allah tengok sesuatu yang sikit. Sikit itulah istiqamah. Nak istiqamah. Istiqamah itulah karamah.
karamah insaniah. Sebelum kita bubuh duit, pastikan niat dulu. Ya Allah, aku niatkan pada sedekah ni, sembuhkanlah penyakit aku. Baru masukkan duit. Sebab tu, nak laris berniaga, sedekah setiap hari. Tak mau bagi ada benda gangguan, sedekah setiap hari. Nak bagi Allah angkat penyakit, sedekah setiap hari. No? Jadi kita buka dulu untuk sesi soal jawab. No? No? Ada tak? Kita mula muslimat dulu. Ada soalan? Ya. Yeah. Punya kata. Ada kecil manis ke? Boleh. Tapi kena tengok jenis darah apa, takut bila makan pada kata dia kelat. Kalau makan benda kelat ni dia ada saponin. Takut darah menjadi likat. Bila darah menjadi likat, jadi kebas kaki tangan pula. Jadi makan apa pun mengikut dos. Dan kena jumpa perawat lah. Tapi kalau benda pahit tu kat lah, betul bukan dekat peraya kata saja, apa saja yang pahit, jangan makan lebih. Darah beku. Macam dia kata, kalau makan pokok akak sontun kan. Kalau makan satu belit, nyamuk tak gigit. Bukan nyamuk tak gigit, nyamuk gigit dia penuh belakang, dia tak rasa apa dah. Pasal dia rasa dia hilang. Kan? Dia darah likat, oksigen tak ada. Itu. Okey kan? Ada soalan muslimat? Maksudnya kalau dah kita pergi orang beli umrah ke apa ke, kita ambil kurma, kita ambil kismis makan. Tak boleh. Selang 24 jam. Nampaknya. Ya. Kalau orang hidang kat kita kurma dan kismis, mana nak ambil dulu? Kurma lah. Gitu. Kalau orang hidang kat kita kismis dengan buatin, nah itu. Yang tu yang mana Allah sebut tu. Tapi Allah sebut juga. Tapi yang mana yang Allah highlight. Okey, ada apa-apa soalan abang? Abang, soalan? Ya. Apa dia? Abdul Sauda. Okey. Sebelum nak tanya buat Abdul Sauda, sekejap soalan sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Abdul Sauda, yang pertama kita kena tahu jenis. Okey, dia ada Hindi, Siri, Habsyi. Kan? Okey. Dia tiga jenis grade. Nak cari sauda, cari hak mana warna dia paling gelap. Warna hitam, dia gelap. Kan? Gelap ni pasal apa? Kandungan negilon dia tinggi. Kalau yang semakin tinggi negilon dia, makin gelaplah dia. Jadi yang Habsyi menjadi Habsyah hitam lah. Kan? Habash, dia kandungan negilon dia 37% ke atas. Hak lain bawah. Semakin jernih sauda, semakin tak elok. Makin gelap sauda, tinggi negilon dia, lebih baik. Satu. Kedua, dia ada jenis minyak. Saya cadangkan ambil jenis minyak. Titik di bawah lidah. Kalau ada masalah usus, kalau orang tu jenis darah A, abang darah apa? O. O titik terus. 3 titik. Abang jangan ingat kata, 3 titik nak apa sikit. Jangan. Sauda ni panas. 3 titik cukup. Dia bukan kata, bila kita amal banyak cepat sembuh penyakit. Tak. Kan? 3 titik je. Bawah lidah. Pasal di bawah lidah ni dia ada saraf. Pergi ke jantung, paru-paru dan sebagainya. Racun pada situ, penamak pada bawah lidah. 3 titik. Pilih hak warna gelap. Paling gelap. Itu. Jangan ambil hak sobuk. Ambil hak sobuk. Begitulah dia cerita macam ni lah. Dia itu kolagen. Kan? Yang kita sakit lutut tu bukan bersama dengan kolagen. Kan? Kolagen dia pada kulit dan sebagainya. Kalau sakit lutut, bebek. Kita tingkatkan kalsium. Nak ambil kolagen. Buat apa kan? Dia yang tinggi kalsium ni tahu apa dia kalau makan sakit lutut? Daun kari pulai. Daun kari pulai ni hebat. Ha? Orang Penang tak makan kari pulai, lekeh. Tiap-tiap hari lepas asak 5 helai daun kari. Jangan ambil pucuk. Daun kari pulai hak tua. Mama. Gigit. Macam saya tu gigi tak ada. Tumbuk ke apa kan. Ambil 5 helai. Buat pupak ke tu. 5 helai. Kena ingat tau. Kan saya abang tadi. Ke semua penyakit yang kita nak rawat bahagian pinggang ke bawah. Ubat apa yang kita nak makan. Walaupun ubat doktor bagi sekalipun. Nak makan. Pastikan ba'dal asar sebelum maghrib.
Ni makan ubat untuk pinggang. Pagi. Dia bercanggah dengan body mekanik. Dia Allah buat badan ni elok. Subhanallah, memang hebat. Kan? Memang elok. Dia tahu lah. Minum minyak zaitun petang tak kena. Minum minyak zaitun untuk jantung waktu duha. Vibration dia, gelombang dia, frekuensi dia yang sama waktu dia bumi berpusing. Bumi pusing ke arah lawan jam. Bumi pusing macam orang duduk tawaf. Dia pusing. Pukul 9 tu, teng. Dia macam nombor handphone saya. Ujung dia 2057. Pusat kau 2056. Sambung tak nombor. Itu baru cerita manusia. Anu yang Allah buat lagi adalah hebat. Itu bila kena betul, hak payah jadi mudah. Tak kena betul, hak mudah jadi payah. Tu orang heran siapa? Hampir berubat dia sedah yang lega. Dia buat kena cara. Macam sedekah duit hari Jumaat lah. Kan? Seorang masuk masjid, dia sembahyang tahiyatul masjid, dia bubur duit. Hari Jumaat, bubur duit. Sebelum solat Jumaat, bubur duit. Dia 70. Hak seorang lagi bubur duit lepas sembahyang Jumaat, 7. Dia lepas Jumaat, ba'ala Jumaat. Hak sedekah ni bila pun boleh. Tapi aula, afdal waktu. Okey, soalan ada lain? Saya nak buat bagi minta maaf. Sekot siapa ada jual saja inci. Kan? Tinggal amalkan minyak zaitun. Satu benda yang bila Allah bersumpah wati ni wa zaitun. Demi minyak zaitun. Tak ada. Demi minyak zaitun inci ilmu tak ada. Tetapi oleh kerana orang yang elan tu kan. Doktor ke, apakah. Ustaz ke, Tok Guru kan. Tapi oleh kerana orang amaikan tu tak kena kaedah, masa dia tak sembuh. Orang alternatif lain lah pula. Kan? Minyak zaitun, gunalah olive house. Olive house, marah kawan kita buat. Kat online kan, olive house. Ambil betul kat saya. Dr. Syam, saya berat badan sekian-sekian, berapa dos? Saya makan untuk masalah, ada masalah dalam kepala. Okey, makan 9.30 lepas duha. Ambil 2 demi duha, demi minyak zaitun. Ketika tu waktu duha tu ketika tu berlakunya anti-gravity. Banyak benda yang terangkat naik. Banyaklah rahsia dia sebenarnya. Kan? Ni kita jumpa, nak. Ya? Nak pergi kuih? Kuih hanya kena jaga makan. Kalau saya, kami bekam. Kena bekam. Saya nak beritahu satu benda. Kalau Rasulullah kata, seandainya ada rawatan yang terbaik di zaman kamu, maka rawatan yang terbaik itu ada pada al-hijamah, berbekam. Tak ada rawatan dalam dunia ni mereka yang terbaik adalah berbekam. Yang kedua, seandainya ada ubat yang terbaik di zaman kamu, ubat terbaik itu ada pada al-nah, madu lubah. Tapi oleh kerana dia kena tipu, madu tipu, lepas tu makan tak kena cara, tak kena dos, ada masalah perut, ada masalah usus, pergi minum madu saja campur ayak, lagi teruk perut. Itu kan, minum madu pagi kan, dah perut tengah duk sakit, dah kurang lawas, ambil madu tuang, makan madu saja, lagi rosak perut. Minum madu makin tidur, pergi bubuh madu dulu baru tuang ayak, panas badan. Tak boleh, dia hak pagi kena makan hak panas. Makin pagi ni bubuh ayak dulu, ni yang lepas makin tidur ni, bubuh ayak dulu baru masukkan madu. Bila bubuh madu kemudian, badan menjadi panas. Kalau tuan-tuan bubuh madu dulu, ayak kemudian, badan sejuk. Jadi, minum untuk yang panaskan badan ketika bangkit tidur. Banyaklah kalau cara bangkit tidur. Pasal apa kita bangkit tidur, kita kena sleep dish kan. Banyak orang kena sleep dish, tulang belakang lari. Cara bangkit tidur salah, tak ikut Nabi. Nabi mengeliat kanan, mengeliat kiri, mengeliat tengah. Lepas tu Nabi mengiring belah kanan, dia bangkit. Rasulullah bangkit tidur dalam keadaan mengiring belah kanan. Dia postur tubuh dia menghadap, dia mengiring kanan, dia bangkit tidur. Rasulullah tak bangkit tidur lagu ni. Tak bangkit lagu tu. Nanti L3, 4 dan 5 lumbar dia rosak. Rasulullah mengiring belah kanan, bangkit. Dia bangkit, Rasulullah tak jalan. Rasulullah berdiri. 1, 2, lebih kurang 10 pun dia jalan. Pergi dapur, minum madu. Campur ayak. Pergi darah buku, jalan balik. Masuk bilik ayat, langkah kiri. Duduk bayat tak lama, keluar langkah kanan, ghufran laka, keluar. Perbetul balik semua tu, buat ambil herba. Okey. Sebelum tuan-tuan nak makan herba apa pun nak makan, tolong bekam dulu. Bekam dulu. Ibarat macam kita kata, longkang tu sumbat.
Nak pergi ayat lancang buat macam mana? Cuci ya benda hak sampah sarak dalam longkang tu. Baru dia rasa lancang. Nak makan ubat, bagi ubat tu lancang darah. Cepat macam mana? Bekam dulu supaya ada hak beku-beku, darah cahaya, supaya dia flow jadi elok. Baru dia makan herba. Baru dia pi. Madu kelulut dan madu lebah. Soalan kepada Tuan Haji Fairuz. Mana lebih baik? Di antara madu kelulut dan madu lebah, madu kelulut 10,000 kali ganda daripada madu lebah. Satu sudu teh, sudu kecil, madu kelulut sama dengan 10 cangca madu besar. Pasal lebah kelulut dia kecil. Dia ambil nektar, manisan. Kalau dalam bunga, dia ambil hak dalam. Dia orang hakikat lah ambil dalam tu. Kan? Kalau lebah biasa ni, orang cari ambil keluar. Kan? Contohnya begitu lah. Tapi masalahnya lah, duk kena tipu. Tipu. 60% madu kelulut yang ada di pasaran, tipu. Nak sahih ke mana? Beli kat kami, ataupun beli kat kawan-kawan kita, ada beradik kita, yang ada belum madu kelulut. Itu sahih. Madu kelulut ni, bahan asas nak buat madu kelulut, jernih macam ni. Di mana di Hatnyai? Betung-tung kali buat balik. Di Padang Masak. Kami orang boleh. Sekali lori dia masuk, kasam tahan. Kita tengok, flavor untuk kelulut. Jom. Bau madu kelulut. Balik bubur gula merah, campur asam Jawa. Kena kerja pandai. Kan? Nak dapat, dia purchase botol RM25. Kami punya RM50 ke RM60 sekali pos. Nak dapat 100 ml, 2 minggu. Macam mana je RM25? Tak boleh jual. Kan? Jadi, inilah dia. Jadi, kalau nak order kat kami, ataupun cari kawan-kawan, adik-beradik yang ada belah madu kelulut, tu insya-Allah selamat. Bab madu kelulut, madu kelulut, sebab berani, madu apa pun, minum dengan cancar besi, jangan cancar plastik. Kayu boleh? Boleh. Ya. Natural. Boleh. Tak masalah. Kalau madu minyak jantung boleh. Tak masalah. Kalau jantung. Dia jantung ni contohnya bahagian kepala. Kepala pagi. Tuan maghrib subuh minum dia. Kerja mana ni? Zuhur ke asar. Zuhur ke asar. Nanti kita akan buat yang lebih detail lagi. Detail lagi kan. Sekarang ni kita kata sebagai nak memperkenal, dia ni berubat lagu ni. Lepas ni kita turun dalam sikit. Kita akan pergi. Gitu. Ada apa-apa kan? Ada masalah lagi? Ya. Okey. Tadi saya dah sebut satu nama, iaitu Olive House. Kan? Olive House, pasal itu dah sahih Ustaz Zahir. Kawan-kawan baik saya lah. Ustaz Zahir. Kemudian ada juga daripada dalam Facebook apa, yang doktor apa, yang dia yang pertama buat kajian ada mak-mak tapi mahal kan. Tu. Tapi ambil jenis ni, extra virgin olive oil. Extra virgin. Di mana nak hijau sikit. Gitu. Saya cadangkan minyak zaitun lagi. Minyak kelapa darah baik untuk mengurut, untuk minyak rambut. Minyak kelapa darah tu macam mak-mak kita dulu lah, dia guna santan. Tu payah ada ubat. Ya, santan. Tak ada apa, kita tangguh dulu. Tak apa, lagi lepas habis solat isyak boleh bertanya. Tak. Okey, tangguhkan dulu majlis malam ini dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawakkalu 'alal Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.